Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan pengajian kita dalam kitab A'malul Qulub, dan kita telah sampai kepada tajuk yang sangat penting kita telah mulakan hari itu ni, iaitulah al-yaqin, amal qalbi, amalan hati yang kedua, iaitulah yaqin. Ya. Yang mana yaqin ni sangat penting. Dia adalah teras iman. Iman itu ialah keyakinan. Tanpa yakin kita tidak ada iman. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Jadi yakin tu hakikatnya dia adalah iman. Dan iman itu ialah yakin. Percaya sungguh-sungguh. Sebab itu kita dah ambil perkataan Ibn Qayyim. Dia kata al-yaqin wal mahabbatu huma ruknal iman. Yakin dan cinta. Yakin kepada Allah dan cintakan Allah, ini adalah dua rukun iman, dua paksi teras, dua tiang iman. Wa alaihima yanbani, dan di atas dua paksi inilah iman itu terbina. Wa bihima qiwamuhu, dan dengan keduanya lah iman itu boleh berdiri tegak. Wa huma yamuddani sa'iral a'malil qalbiyyati wal badaniyah, dan kedua inilah iman, yakin dan mahabbah inilah yang membekalkan, yang memberikan sumber kepada seluruh amalan-amalan hati yang lain. Wa anhuma tasdur, dan daripada kedua inilah, daripada yakin dan mahabbah inilah terbitnya amalan-amalan hati, tawakal, ikhlas, ya, khauf, raja. Ya. Wa bi dha'fihima yakunu dha'ful a'mali wa bi quwwatihima quwwatuha. Lemah dua benda ni, lemahlah amal ibadat yang zahir. Kuat dua ni, kuatlah amal ibadat juga. Wa jami'u manazilis sa'irina innama tuftahu bihima, dan semua perhentian perjalanan orang yang menuju Allah, orang yang sedang berjalan menuju Allah, ya, hamba ini yang ibaratkan sebagai sa'ir, sebagai orang yang berjalan, atau disebut salik. Ibadat itu disebut sebagai suluk, ya, yang orang kata pi suluk ni ialah ibadat. Ibadat kita semayang, kita puasa. Bahkan Ramadan ini, nak main Ramadan ini adalah one of the most important spiritual journey. Satu perjalanan rohani yang paling penting. Dia adalah sulukun min ahammi sulukir rohaniyah, as-sulukul rohaniyah. Di antara suluk rohani yang paling penting, perjalanan ruh yang paling penting untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dalam tasawuf ini dia dikenali dengan banyak apa yang disebut sebagai simbolism. Dan simbolism ni bukannya datang daripada khayalan, datang daripada hadis-hadis Nabi SAW. Masalahnya kenapa ibadat itu kita ini digambarkan sebagai orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Kerana jelas antara sebut yang pertama siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kerana memang di akhirat nanti kita akan berjalan betul di atas sirat. Macam kita dah pernah sebut dulu. Apa yang di dunia ini maknawi, di akhirat akan menjadi hissi. Jadi memang kita akan berjalan di atas sirat di akhirat nanti, maka di dunia ini juga kita sebenarnya sedang berjalan. Kita sudah pun mula meniti di atas sirat. Sebab tu Allah Ta'ala kata ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di sini ada satu jelas Allah Ta'ala menyamakan orang yang beribadat itu sebagai orang yang berjalan, kerana ibadah agama yang kita berada di atasnya Allah tashbihkan ia dengan sirat, dengan jambatan, dengan laluan, lintasan. Ya. Dan Nabi SAW dalam beberapa hadis menggambarkan perkara yang sama, menceritakan benda yang sama. Ya. Jadi ini, ya. Jadi dia kata, dan semua tempat perhentian orang yang berjalan menuju Allah itu hanya saja dimulakan dengan keduanya, dimulakan dengan cinta dan yakin. Inilah yang menyebabkan, yang dia adalah al-ba'ith libtida'i suluk. Dia adalah apa kita kata, pemangkin, ba'ith, pemangkin, untuk kita memulakan perjalanan. Yang menyebabkan kita memulakan perjalanan kita di our spiritual journey toward God, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak lain tidak bukan ialah kerana yakin. Kita yakin dengan apa yang diberitahu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin dengan janji-janji dan ancaman-ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita cintakan Allah. Sebab itu kita memulakan. That's why we start our journey. Ya. Jadi ini. Wahuma yuthmirani kulla amalin salih. Dan keduanya yang membuahkan hasil bagi setiap amalan yang salih itu. Wa ilmin nafi' wa hudan mustaqim. Dan juga ilmu yang bermanfaat dan hidayah yang lurus. Semua kebaikan, manfaat yang kita perolehi daripada Allah Azza fi'ulahu, yang menjadi punca manfaat itu kita perolehi, yang membuahkan amalan kita itu ialah yakin dan mahabbah. Dan kata Al-Hasan Al-Basri, bil yaqini tulibatil jannah, wa bil yaqini huriba minan nar, wa bil yaqini uddiyatil fara'id, wa bil yaqini subira 'ala al-haq. Dengan yakinlah orang mencari syurga, orang lari daripada neraka, orang melaksanakan segala fardu-fardu yang Allah suruh, dan orang sanggup bersabar di atas bala musibah demi mempertahankan agama. Ya. Pelbagai ujian, pelbagai pancaraba, onak dan duri, ranjau yang mesti ditempuh dalam kita melalui perjalanan ini. Ia bukan satu perjalanan yang mudah. Perjalanan yang begitu panjang, perjalanan pulang yang begitu panjang. Ya. Ada sebahagian orang sufi, ya, gambarkan perjalanan itu seperti, kalau kita kata ikan yang kembali ke tempatnya macam ikan salmon. Panjang perjalanan. Kembali ke tempat asal. Burung-burung yang melakukan journey, sebab kita tahu di antara binatang yang lalu perhijrahan, burung kan, dia akan berhijrah, lepas tu balik ke negeri dia. Ya. Itu adalah ibarat perumpamaan yang Tuhan Azza wa Jalla bagi kepada kita untuk perhati alam ini dan melakukan analogi dan kiasan. Itulah makna kita ini, manusia yang berfikir. Ya. Dan kata Abu Bakar Al-Warraq, salah seorang ulama sufi besar juga, al-yaqin milakul qalb. Yakin inilah yang memegang hati kita, kalbu kita. Wa bihi kamalul iman. Dengannya lah iman itu menjadi sempurna. Wa bil yaqini urifa Allah. Dengan yakin dikenali Allah. Kita mengiktiraf Allah. Kalbu kita mengiktiraf, mengenali, acknowledge. Ya, macam kita dah sebut, arafa bila disebut dalam perkataan ulama tasawuf, dia bukan sekadar to know, not just about knowledge about God. It is acknowledging God. Kita acknowledge Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'tiraf.
satu pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengiktiraf dia sebagai al-ma'budul haqq, satu-satunya sembahan yang benar. Ya. Wa bil aqli uqila 'anillah, dan dengan akal kita boleh faham suruhan-suruhan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pengarang hafizahullah taala masuk kepada perbahasan, dia kata al-yaqinu fil kitabi was sunnah. Yakin dalam Al-Quran dan Sunnah. Qad dzakara Allah Ta'ala al-yaqina fi kitabih al-aziz fi mawadhi'a muta'addidatin. Allah telah menyatakan tentang yakin dalam kitabnya yang maha agung, yang maha mulia pada beberapa tempat. Fataratan yadhkuruhu sifatan li ahli al-iman. Kadang-kadang Allah jatakan yakin ini sebagai sifat orang beriman. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Yakin dengan akhirat ini penting, tuan-tuan dan puan. Segala kepincangan, segala bala bencana yang berlaku dalam alam ini, daripada apa yang kita sebut sebagai ethical evils yang datang, moral evils yang datang daripada manusia, puncanya adalah ketidakyakinan kepada akhirat. Tidak yakin dengan akhirat ni akan menyebabkan manusia akan menjadi tawanan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu Allah nyatakan ciri-ciri orang yang beriman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون. Itu Tuhan kata apa? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu. Ya. Ciri-ciri orang yang beriman, yang berjaya di dunia dan akhirat, yang berada di atas bimbingan Tuhan, ialah mereka yakin dengan hari akhirat. Wa taratan yadhkuru anna ashabahu humul muntafi'una bil Quran. Allah bagi tahu pula dalam Quran bahawa orang yang akan mendapat manfaat, yang boleh mengambil manfaat daripada Quran ini, ialah mereka yang yakin, yang ada keyakinan. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-20, Hadha basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Kitab Quran ini adalah penerang, penunjuk bagi manusia, dan bimbingan dan rahmat bagi siapa? Bagi mereka yang yakin. Siapa yang yakin dengan Al-Quran, siapa yang percaya dan beriman sungguh-sungguh dengan Al-Quran, beramal dengan segala isinya, maka inilah yang akan memperolehi manfaat dan benefit yang ada daripada Quran. Adapun yang tak beriman, dia tak ikut petunjuk Quran. Semata-mata kita baca Quran dekat dia, dia tak ada manfaat apa kat dia. Ya, orang kafir kita baca Quran kat dia ulang kali tak faham apa makna. Dia tak faham. Adakah dia boleh mengambil manfaat? Tak boleh. Ya. Tidak ada faedah. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, liyunzira man kana hayya. Quran itu diturunkan untuk memberikan amaran kepada orang yang hidup kalbunya, hidup hatinya. Kalau hati dia sudah mati, macam mana nak bagi manfaat? Orang mati kita boleh bagi ubat bagi hidup? Tak boleh. Ya. Quran ni dia turun untuk merawat hati yang sakit. Hati yang sakit ialah hati yang ada yakin tapi yakinnya lemah. Dan untuk menyegarkan bagi hati yang subur, yang
dia adalah vitamin, dia adalah prevention daripada sakit. Bagi hati yang sakit, dia adalah penawar, dia adalah ubat. Ya. Tapi kalau hati sudah mati, itu tidak ada. Melainkan Allah Ta'ala hidupkan balik hati itu. Subhanallah. وَتَارَةً يَذْكُرُهُ حِكْمَةً رَبَّانِيَّةً وَمَرْتَبَةً عَلِيَّةً يَبْلُغُهَا مَنْ يَصْطَفِي مِنْ عِبَادِهِ. Dan kadang-kadang Allah sebut yakin itu sebagai satu hikmah ketuhanan dan kedudukan yang tertinggi yang dicapai oleh hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. فَيَقُولُ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi supaya dia menjadi orang yang yakin. Subhanallah. Subhanallah. Allah cerita tentang Nabi Ibrahim, Khalilnya, kekasih agung Allah. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Kekasih agung Allah. Di antara ketinggian martabat Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan ialah dia termasuk orang yang yakin. Demikianlah kami tunjukkan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Demikianlah kami tunjukkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Nabi Ibrahim merenung, melihat kejadian alam. Untuk apa? Liyakuna minal muqinin. Supaya ia termasuk dalam golongan yang yakin. Subhanallah. Termasuk dalam golongan yang yakin. Dan Nabi Ibrahim sentiasa menuntut yakin. Sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tengok macam mana ya Allah engkau hidupkan yang mati. Arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan hai Tuhanku bagaimana engkau hidupkan yang mati. Tuhan kata, qala awala tu'min, adakah engkau tidak beriman hai Ibrahim? Tuhan tanya. Bukan Tuhan tidak tahu. Tanya tu nak uji. Ibrahim kata apa? Qala bala. Sama sekali tidak ya Allah, aku memang beriman sepenuh jiwa ragaku. Tetapi walakin liyatma'inna qalbi, supaya bertambah imanku. Nabi kata nahnu aula bisyakki min Ibrahim. Kami lebih utama. Kita lebih utama untuk ragu. Yakni jikalau Ibrahim ragu. Tapi Nabi Ibrahim tak ragu. Kita kena faham. Bukan Nabi Ibrahim tu ragu, Nabi Ibrahim tak ragu. Maksud hadis Nabi itu ialah kalaulah Nabi Ibrahim tu ragu, maka kita lebih lagi lah. Tapi Nabi Ibrahim tidak ragu, maka kita pun tak patut ragu-ragu. Subhanallah. Dia sentiasa nak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila kita memerhati kejadian alam ini, kebesaran Allah Ta'ala ini, keajaiban dan keagungan Allah adalah infinity. Tiada kesudahan. Tiada kesudahan. Setiap kali kita bertemu dengan satu kejadian yang kita rasa mengkagumkan, sangat mengujarkan, sangat mengkagumkan, lepas tu kita ingat inilah yang paling hebat, rupanya ada lagi hebat. Rupanya ada lagi hebat. Setiap ahli sains rasa bidang dia adalah yang terhebat. Orang yang mengkaji fizik, astrofizik, begitu kagum. Orang yang kaji biologi, kagum. Orang yang kaji matematik, kagum. Subhanallah. Setiap kejadian alam ini adalah kesan daripada sifat Allah. Daripada sifat hikmahnya, kebijaksanaan, kekuasaan, kemampuan, keilmuan. Semua itu adalah kesan, asar
yang terhasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang terhasil daripada kebijaksanaan yang maha sempurna, kehebatan yang maha sempurna, keagungan yang maha sempurna. Semuanya. وتارة يذكر تصريفه للأمور وتفصيله للآيات لغاية اليقين بالغيبيات كما في قوله. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala nyatakan bahawa dia melakukan kejadian-kejadian alam ini untuk kita yakin dengan kekuasaan, kehebatannya, ketunggalannya. Kalau kata dalam surah Ar-Ra'd ayat kedua, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ. Dia mentadbir segala perkara. Dia memperincikan segala tanda-tanda supaya kamu yakin dengan pertemuan kamu akan Tuhan kamu. Supaya kita yakin dengan hari akhir. Merenung alam ini membawa kita kepada yakin dengan akhirat. Lepas tu Allah Ta'ala sifatkan orang yang merenung alam, kan? Bila dia dah tengok alam, ya, tengok kejadian langit dan bumi, apa yang dia kata? Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan kejadian alam ini sia-sia tanpa tujuan dan matlamat. Maha suci engkau daripada perkara itu. Faqina azaban nar. Maka lindungilah kami daripada azab neraka. Kenapa tiba-tiba orang yang tadi Allah sebut allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia duk fikir tentang kejadian langit dan bumi tiba-tiba. Natijah daripada dia fikir tentang kejadian itu ialah dia minta lindung daripada neraka. Kerana merenung kejadian alam ini, sama ada kejadian diri atau kejadian ufuk, ya, membawa kita yakin akan adanya hari pembalasan. Wahyu datang memperincikan apa peristiwa hari kiamat. Tapi kewujudan hari kiamat adalah daruri, adalah darurah aqliyah fitriyah. Dia adalah satu kemestian. Mesti ada hari pembalasan. Ini adalah benda yang akal manusia tidak akan dapat berfikir dengan waras, melainkan kalau dia percaya atau terima atau berikrar dengan adanya hari pembalasan. Sebab kejadian alam yang begini istimewa, yang begini hebat, yang penuh dengan kehebatan, keagungan, ya, tujuannya, ya, adalah untuk kita mengakui kehebatan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keagungan dan kehebatan alam ini Tuhan pasangkan dengan kejadian-kejadian buruk. Subhanallah. Tuhan pasangkan dengan sakit. Sihat dipasangkan dengan sakit. Muda dipasangkan dengan tua. Kaya dipasangkan dengan miskin. Ya. Hidup dipasangkan dengan mati. Ya. Pasangan ini begitu perfect, begitu sempurna, sehingga apabila manusia membuat perbandingan di antara dua perkara ini, kesimpulannya mesti ada pembalasan. Mesti ada satu hari di mana ketidakadilan akan dibela. Akan diberikan keadilan kepada mereka yang tidak mendapat keadilan. Akan diganti kesengsaraan dengan kesenangan. Ya. Sebab itulah kesengsaraan ini telah membawa manusia berfikir. Cuba tengok dalam cerita
Buddha. Walaupun dia tak dapat hakikat yang sebenar, akidah yang betul. Tetapi kita nak kata bila dia hanya berpadu kepada akal tanpa ada pasangan akal, iaitulah wahyu, memang dia tak dapat the whole picture. Dia tak dapat the ultimate reality. Akal, reason, it can conceive partial reality, sebahagian reality. Tetapi untuk kita mencapai to conceive the ultimate reality, the whole reality, the reality as a whole, itu perlukan bantuan. Bantuan daripada apa? Daripada wahyu. Sebab tu bila orang yang berfikir dengan akal semata-mata, dia takkan salah 100%. Dia akan dapat benda yang betul 50%, tapi 50% lagi batil. Itu. Kerana memang akal Tuhan jadikan dia alat untuk kita mencapai reality. Seperti juga panca indera. Panca indera kalau berseorangan, dia boleh dapat separuh reality. Separuh reality. Dia memberikan reality awal. Sebab tu Syekhul Islam kata panca indera ni dia menangkap gambaran awal. Tapi gambaran awal ni mesti diproses oleh akal. Diproses dengan gabungan di antara akal dengan panca indera, iaitulah khabar. Maka bila bergabung tiga-tiga sumber ilmu ini, barulah akan menghasilkan realiti yang sebenar. Macam kita kata ibarat lautan yang airnya datang daripada 3 sungai. Untuk menghasilkan lautan ini sepenuhnya, dia mesti 3 sungai ini mengalir. Kalau kita sekat satu daripada 2, dia tidak akan jadi sempurna. Kalau kita sekat 2 daripada 3, dia akan takkan jadi sempurna. Sebab itu turukul ilm, jalan-jalan ilmu. Cara untuk kita memperoleh ilmu ini, sumber ilmu ini, masadir lil idrak, ini mesti digabungkan. Tidak boleh kita bersikap reductionist, terlalu beria-ia nak menghadkan sumber ilmu itu kepada satu jalan sahaja. Ini salah. Satu aliran sahaja. Salah. Kita tengok orang ahli kalam meletakkan reason mengatasi segala-galanya, mengatasi panca indera, mengatasi intuisi. Ahli kalam sampai ke tahap tidak mengiktiraf intuisi, tidak mengiktiraf ilham, tidak mengiktiraf kasyaf, tidak mengiktiraf mimpi. Ya. Macam Mu'tazilah menafikan mimpi, ada takwil, ada makna. Itu tidak betul. Manakala golongan philosophical tasawuf falsafi pula, hulu dari sudut yang lain pula, terlalu mengagungkan intuition, mengagungkan ilham, mengagungkan kasyaf, mengagungkan zauq, mengagungkan mimpi, sehingga merendahkan akal atau menolak akal. Golongan materialistik, atheist pula terlalu mengagungkan panca indera, sehingga tidak mengiktiraf akal, tidak mengiktiraf intuisi. Sedangkan ketiga-tiga ini adalah sumber ilmu. Dengan bergabungnya ketiga-tiga ini, barulah kita boleh memperolehi realiti. Dan ketiga-tiga ini mesti disempurnakan dengan wahyu. Barulah realiti yang kita conceive, yang kita capai itu adalah the ultimate reality, the true reality, the truth dengan capital T. Ya. Barulah kita
boleh kata apa yang kita dapat itu adalah true dengan capital T. Tanpa itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Nak mencapai yakin. Jadi melihat dan merenung alam ini kalau tidak kena gaya. Jadi kita kata alam ni penuh dengan kesempurnaan. Tapi kalau tengok orang yang melihat, mengkaji kejadian alam dengan paradigma Darwiniyah, dengan paradigma Darwinian paradigm, dari sudut pandang world view Darwin, dia tidak mencari kesempurnaan. Dia mencari apa? Dia mencari kecacatan. Ini masalah. Kerana teori Darwin di antara rukun asasinya adalah seperti mana disebut oleh Jerry Coyne, imperfection, ketidaksempurnaan, kecacatan, kecelaan yang ada dalam alam. Mereka hanya melihat dari sudut asyurur, kejadian buruk. Bila tengok kejadian buruk, maka dia berkata Tuhan tidak ada campur tangan dalam kejadian alam. Ya? Sebab apa? Sebab alam ni dia jadi sendiri. Tuhan hanya memulakan proses. Kalau bagi orang yang faham dengan theistic evolution, yang percaya Tuhan, dia kata Tuhan hanya memulakan proses. Lepas tu alam tu dia bergerak secara rawak, Tuhan tak campur tangan dah. Macam kita baling batu dalam ayak, lepas tu ayak tu berserak. Pergerakan ayak tu kita tidak ada campur tangan. Tidak betul. Tidak betul. Kerana kita dapati bila kita renungkan kedua-duanya, sisi kesempurnaan alam dengan sisi ketidaksempurnaan yang ada, kedua-duanya bergabung membentuk satu kesempurnaan yang maha sempurna. Yang begitu mengagumkan. Bayangkan kita ini kalau hanya sihat saja, tidak sakit, tidak akan memberi faedah. Kalau tidak ada penyakit, kalau manusia ni tak boleh terdedah kepada penyakit, mana nak ada manusia ni begitu bersungguh-sungguh mengkaji tentang ilmu perubatan, ya? Mengkaji tentang cara-cara nak berubat, cara-cara nak melindungi diri daripada penyakit, menjaga kebersihan. Ya? Mana manusia nak buat semua tu? Mengambil berat tentang apa yang dimakan. Subhanallah. Jadi setiap benda yang kita sangka pada persepsi kita ianya adalah buruk, tetapi bila kita compact, bila kita deconstruct, kita teliti isi dalamannya, ianya sangat baik. Ia seumpama durian, luarannya penuh duri yang tajam, pegang begitu sakit, tetapi bila di-compact, alangkah nikmat. Subhanallah. Itu perumpamaan Tuhan, satu perumpamaan Tuhan bagi dekat kita untuk kita faham kejadian buruk dalam alam. Menciptakan kepada kita orang lain Malaysia. Nah, supaya dengan durian itu kita dapat berfalsafah, dapat berfikir dan yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi akal yang macam mana yang boleh fikir benda-benda macam ni? Yang bila tengok durian dia fikir kebesaran Allah taala, kemudian dia membuat kias, dia kata beginilah kehidupan. Walaupun luarannya nampak berduri, nampak tajam, tapi bila dikopak di dalam, rupanya ada isi yang sangat enak, sangat lazat. Sehingga dijual dengan harga yang begitu mahal. Ya. Akal yang macam mana dia akan berfikir begini?
يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Yang tuqinun lah, yang yakin. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Dan supaya dia menjadi orang yakin. Dan Nabi Musa kata kepada Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Orang yakin. Orang yang yakin sahaja. Yang akan tengok apa benda pun, dia melihat bersama dengannya, dengan benda itu Allah. Orang awam, biasanya kita ni, kita nampak makhluk, lepas tu baru Allah. Baru teringat Allah. Kan? Tapi Nabi kata, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentaman yang pertama. Orang yang sabar, orang yang melihat pada setiap kejadian yang menimpa dengannya, bersamanya Allah. Bahawa itu adalah takdir Allah. Maka dia sabar. Tapi lebih tinggi daripada itu, orang yang redha. Redha macam mana? Orang yang nampak Allah dulu, baru nampak kejadian alam. Orang yang hatinya melihat pentadbiran Allah terhadap alam. Dan dia sentiasa aware, conscious. Sebab tu kita kata, kita nak ihsan. Ihsan itu ialah apa dia? Satu kedudukan yang disebut sebagai God conscious. Orang yang sentiasa sedar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sedar dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bahawa dia sentiasa ingat dan sedar, dalam keadaan sedar, dalam keadaan conscious, fully aware, fully conscious bahawa semua kejadian alam ni ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum satu kejadian terjadi pun, dia memang faham dah kata benda takdir Allah. So bila benda terjadi, dia sikit pun tidak ada. Subhanallah. Itulah yang ulama tasawuf sebut pasal syuhud. Ya. Menyaksikan. Dia menyaksikan. Bila kita terjemah melihat tu, jadi kadang-kadang orang kurang faham. Menyaksikan Allah. Adakah dia selepas kejadian, atau bersama kejadian, atau sebelum kejadian buruk yang menimpa kita itu. Bahkan kejadian apa-apa dalam alam ni, tengok makhluk, apa yang kita sedap dulu? Kita sedap kehadiran dan kewujudan makhluk ke? Atau kehadiran Allah sebagai pentadbir alam terlebih dahulu? Ini yang nak ditekankan dalam ajaran Islam. Ya. Ya. Tapi benda ni kena betul. Dari sudut ilmiahnya, kefahaman kita tentang Allah kena betul. Ada Syekhul Islam kata, Ibn Taymiyah kata, hulul Allah Subhanahu wa taala itu adalah hulul ilmi, misal ilmi. Bila orang mukmin kata Allah fi qalbi, maksud di sini ialah percakapan dia tentang kehadiran Allah, kesedaran hati dia. Kesedaran, awareness tentang kewujudan, realiti Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa hadir dalam hati dia. Di mana kalau dia beriman Allah itu secara zatnya berada di atas langit, di atas arasy, maka dia tidak akan memberi implikasi yang buruk. Ya? Tidak akan memberi implikasi yang salah. Jadi betul. Tetapi bila meresapnya aliran Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana, maka perkataan itu akan menjadi, bila dipasangkan dengan jim Jahmiyah, akan menjadi tak elok. Ya? Inilah sebab itu akidah, kefahaman kita, sifat-sifat tentang Allah ni kena betul bila kita nak beribadah. Tak boleh lekang.
Itu Syekhul Islam bin Taimiyah, kritikan dia terhadap tasawuf adalah satu standar kritikan ilmiah yang tertinggi yang pernah disaksikan oleh mana-mana dunia akademik. Subhanallah. Ajib. Ajib. Kritikan dia dalam apa benda pun. Dia seorang yang sangat dekonstruktif. Ya. Seorang yang sangat, orang panggil apa, istilah dia tafkiki. Ya. Begitu juz'i, begitu detail. Kerana beliau tidak, kerana konsep ilmu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Kita tidak ada konsep ilmu kulli yang mengatasi juz'i. Ilmu yang hakiki, yang sebenar-benar ilmu ialah juz'iyat, idrakul juz'iyat. Bukan semata-mata idrak al-kulliyat. Yang idrak kulliyat ni adalah ajaran ahli falsafah, ajaran tasawuf, ajaran ahli kalam. Dan kadang-kadang metod berfikir secara kulliyat ini, secara universal ini banyak mempengaruhi golongan yang menisbahkan diri mereka kepada sunnah atau salafi dalam membuat hukum kepada individu, kepada kumpulan, kepada pemikiran. Ya. Mereka tidak mengikut metodologi epistemologi ahli sunnah wal jamaah, walaupun mereka mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah. Ini juga masalah. Tapi bila mereka nak hukum satu golongan, satu firqah, satu pemikiran, satu aliran, satu individu, cara fikir mereka adalah cara fikir ahli kalam. Ya. Jadi bila kita tengok Aswaja bergaduh dengan Salafi, walaupun idea berbeza, tetapi an-namat at-tafkiri, ya, tipologi pemikiran itu sama. Ya. Type pemikiran itu, tipologi pemikiran dia sama. Ya. Kalau dah dia kata macam ni, makna dia macam ni. Selesai. Lepas tu dia post semua macam tu. Dia begitu dangkal kedua-dua pihak sebenarnya kalau kita tengok. Kalau kita follow macam saya duk parti lah ni kan kat Facebook ke apa. Bahkan kita dulu macam tu juga. So, kita pun terpengaruh dengan suasana. Kita ni insan ibnul bi'ah. Jadi bila kita mengkaji, kita belajar, membanyakkan bacaan terhadap kitab-kitab Syekhul Islam bin Taimiyah, itu dia memberikan satu revolusi cara fikir. Ya. Ibn Taimiyah ni seorang yang revolusioner kepada pemikiran manusia. Ya. Bukan kerana dia, tapi kerana dia mengikuti cara fikir salaf yang tulen, yang asli. Ibn Taimiyah tu dia telah menghayati kehidupan ulama salaf sehingga otaknya bergerak, berjalan macam otak generasi salaf. Hatinya, jantungnya, perasaan itu macam perasaan salaf. Subhanallah. Sehingga kita boleh merasakan kehadiran sahabat, tabi'in, tabi'in pada diri Ibn Taimiyah. Bagaimana dia begitu taat kepada perintah, suruhan dan larangan Allah dan Rasul. Kita tergambar, kita boleh teringat macam mana sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'in taat kepada perintah Allah dan Rasul. Tapi Ibn Taimiyah dia begitu faham cara salah berfikir. Sebab itu dia dapat faham manhaj salaf dengan baik. Dan kita tak boleh faham. Yang orang salafi ni banyak tak boleh faham. Ya. Jadi ini benda yang kita kena betulkan. Betulkan. Sebab kita tengok ni corak pemikiran orang yang
menisbahkan diri kepada Salafi itu tidak jauh corak pemikiran itu dengan corak pemikiran ahli kalam dan ahli falsafah yang terlalu mengagungkan kulliyat, mengagungkan universal. Jadi mereka terlalu meletakkan hukum-hukum yang bersifat universal. Ya. Dan sebab tu anda suka kalau pengajian akidah, teologi di kalangan Salafi ini ditingkatkan. Kerana kebiasaan orang Salafi peringkat pengajian, mereka akan berhenti dekat tadmuriyah. Pembacaan mereka terhadap Ibn Taymiyah bermula dengan wasitiyah dan syarah-syarahnya oleh ulama-ulama yang terkemudian, ya. Kemudian mereka tutup dengan tadmuriyah dan hamawiyah di pertengahan. Sebahagiannya tadmuriyah betul, hamawiyah betul. Okey. Selesai hubungan kita dengan Ibn Taymiyah. Sepatutnya dia ada satu tahap, tak boleh berhenti di situ, kerana di situ tidak menggambarkan manhaj sebenar Ibn Taymiyah. Belum dapat lagi. Ya. Wasitiyah ialah akidah asas untuk orang awam beriman. Ya. Ahli sunnah yang itu adalah trust, yang tidak ada padanya perbincangan falsafah apa semua, tidak ada. Dan itu memang sesuai untuk orang awam, untuk orang yang sejahtera, yang tidak terdedah kepada syubhat. Bagus ya. Bila dia naik kepada hamawiyah, mungkin di situ akan ada kaedah-kaedah untuk menangkis syubhat-syubhat daripada ahli kalam. Kemudian bila naik kepada tadmuriyah, itu memberikan dia sedikit kebolehan untuk berhujah dengan ahli kalam. Tetapi berinteraksi itu sebenarnya berinteraksi dengan pemikiran. Ya. Hamawiyah, tadmuriyah ini berinteraksi dengan pemikiran. Ya. Tetapi kalau kita naik lagi sikit kepada Syarhul Asfahaniyah, di situ kita akan melihat bagaimana Ibn Taymiyah mendidik kita bukan sahaja untuk berinteraksi dengan pemikiran, tetapi pemikirnya orang. Bagaimana Ibn Taymiyah akan tafkik, akan deconstruct pemikiran itu dibandingkan dengan orang yang bercakap, pemikir itu. Aliran dan orang yang mengikuti aliran. Dia akan menyelahkan keinsafan, keadilan dalam memberi hukum, dalam meletakkan hukum, memberikan keuzuran yang begitu luas. Ya. Sepatutnya pengajian itu sekurang-kurangnya, minimum mesti sampai ke tahap Syarhul Asfahaniyah. Ini satu, kita kata apa, cita-cita supaya pengajian akidah dalam kalangan, bukan untuk orang awam ya, tapi untuk ustaz-ustaz, orang yang nak jadi pengajar yang daripada aliran Salafi itu, supaya meningkatkan pemahaman mereka terhadap manhaj salaf itu supaya lebih mantap, lebih kukuh dan menghasilkan sikap yang adil dalam memberi hukum, sikap yang insaf, ya. Meletakkan setiap perkara pada tempatnya, tidak membuat hukuman secara pukal, tidak terlalu universal, ya. Dan sentiasa sedar bahawa manusia, bila kita bercakap tentang insan, tentang syakhs, ya, berbeza dengan pemikiran. Pemikiran secara kulli, am, cakapnya lain. Ya. Tetapi bila pemikiran itu
ditafsirkan, diperincikan. Seumpama kalau kita bercakap tentang kain, kita boleh bagi komen, kain ni gini. Tentang baju, gini. Tapi bila baju itu disarungkan kepada badan tertentu, maka komentar kita tidak akan lagi sama, kerana baju ini sekarang sudah disarungkan, ada bentuk yang setiap badan mungkin berbeza-beza kesesuaiannya dengan baju itu. Subhanallah. Kalau kita bercakap tentang makanan, durian misalnya, kita boleh cerita durian secara umum. Tapi bila kita spesifikkan durian itu kepada durian dusun orang tertentu, atau durian penjual peniaga tertentu, atau orang yang makan durian, ada yang suka, ada yang tak suka, maka cakap itu akan jadi lain, penilaiannya berbeza. Ya, inilah ya, kadang-kadang kita dapati dia adalah agak kurang dari sisi tarbiyah, itu kurang. Itu yang melahirkan golongan-golongan yang agak, kita boleh guna istilah fanatik, secara tidak cerdik. Ya. Dan itu marhalah, peringkat yang biasanya dilalui oleh orang yang belajar apa aliran pun, dia akan macam itu. Bukan salafi saja, tapi aliran salafi satu aliran yang hak, yang benar, lebih utama. Kadang-kadang tadakhul fi niyat, lebih daripada kadarnya. Ini benda-benda yang sering berlaku, kesilapan-kesilapan yang wama ubarri'u nafsi, dan yang mana saya tidak membebaskan diri saya daripadanya. Bukan kata ke orang lain saja, kita kena sekali sama. Okay. Baik, balik cerita kita ni. وَتَارَةً يَذْكُرُهُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ تُنَالُ بِهِمَا الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. Dan kadang-kadang dalam Quran Allah sebutkan yakin ini sebagai ini ثَانِيَ اثْنَيْنِ, dua benda. Salah satu daripada dua perkara yang dengannya seseorang itu akan mencapai kepimpinan dalam agama, kedudukan pemimpin dalam agama, orang yang boleh dicontohi dan diteladani. Bagaimana kita kata Ibn Qayyim rahimahullah, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid. Yang saya sebut benar ni, dengan sabar dan yakinlah dicapai imamah, keimaman, kepimpinan dalam agama. Yang kata imam itu, carilah mana yang orang dalam Ahlussunnah wal Jamaah yang digelar sebagai imam. Imam yang empat ini. Imam yang empat ini hakikatnya kalau kita telusuri sirah hidup mereka, mereka telah menyempurnakan dua makam yang besar, sabar dan yakin. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Sajdah, kita duk baca-baca, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan mereka itu imam-imam yang membimbing dengan perintah kami apabila mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dua ciri. Pertama sabar, kedua yakin. Rukun iman 6 perkara. Nabi kata iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. 5 benda Nabi sebut straight. Main tentang qadar, Nabi ulang kalimah tu'min. Pasal apa? Pasal apa ulang? Awak saja ulang ke? Tak mungkin. Mustahil. Nabi adalah orang yang paling fasih balaghahnya. Kerana kalau ulang tu'min di sini tanpa ada maksud balaghi yang mustahak, dia akan jadi kalam yang sangat buruk. Tapi kalam Nabi, kalam yang indah, yang terindah selepas kalam Allah. Jadi kata para ulama, sebab Nabi ulang tu'min dekat qadar,
Kerana rukun iman ini 6 perkara, 5 daripadanya dibina dengan yakin. Beriman dengan Allah, Nabi, kitab, malaikat, hari akhirat. Ini dibina dengan yakin. Manakala beriman dengan qada dan qadar Allah, yang ini dibina di atas sabar. Jadi yakin dan sabar, ini adalah 2 perkara yang akan mencapai dengannya kepimpinan dalam agama. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, as-sabr wal yaqin bihima tunalul imamatu fid din. Sabar dan yakin, dengan keduanya diperolehi, dicapai kepimpinan dalam agama. Menyebabkan seseorang itu melayakkan dirinya untuk dicontohi dan diteladani dalam cara dia beragama. Sebab itu para sahabat diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang begitu berat, begitu hebat, begitu dahsyat. Para Nabi diuji dengan ujian yang tidak ada misalnya, tidak ada perbandingannya dengan apapun bala bencana yang menimpa hidup kita. Ya. Kita ni kena susah ujian macam mana pun, tak boleh challenge kesusahan, kepayahan yang menimpa para anbiya dan rasul. Hang ceritalah seminggu, sebulan tak berhenti pasal keperitan hidup hang. Takkan sama dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus AS. Takkan boleh challenge. Hang ceritalah hang sakit teruk macam mana pun, hang tak boleh challenge penderitaan yang dialami oleh Nabi Ayub AS. Ya? Subhanallah. Sebab itulah fabihudahu muqtadih, kata Allah Ta'ala, dengan cara hidup mereka inilah kamu kena ikut. Setiap Nabi dan Rasul yang Tuhan cerita dalam Quran ni, mereka mengalami satu peristiwa dalam hidup mereka yang menjadi contoh kepada kita untuk kita yakin dan sabar. Yakin dan sabar. Dan insya-Allah kalau kita tidak lupa, nanti kita akan cerita perbandingan dalam bab yakin ni. Kita nak tengok macam mana tokoh-tokoh atheism, kenapa mereka boleh jadi macam itu, dengan mereka jadi itu sebab macam-macam dugaan dalam hidup mereka lah. Sebab itu dia kata the problem of evil is the rock of atheism. Mushkilatul syar itu adalah sakhratul ilhad, the rock of atheism. Okay. Dalam peribahasa orang putih itu, rock itu maksudnya tempat, batu asas tapak tempat berdirinya atheism. Ialah mushkilatul syar. Tapi hakikatnya, sebaliknya, dalam Al-Quran kita dapati bahawa the problem of evil is the rock of faith, adalah batu iman. Para anbiya, para sahabat, tabi'in, mereka, iman mereka menjadi kukuh, menjadi solid, menjadi tegak kerana bala bencana yang menimpa mereka. Bukannya sebaliknya yang berlaku. Itu. Kenapa? Yakin. Yakin dan sabar. Wa taratan yadhummu man la yaqina indah. Dan kadang-kadang Allah mencela orang yang tidak ada yakin. Qaulihi ta'ala anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun, surah An-Naml ayat 82. Dan firman Allah, fasbir inna wa'dallahi haqqan wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Allah sifatkan orang kafir, orang yang tidak beriman, sebagai tidak yakin. Dan memang begitulah punca orang atheism, orang atheist, mereka tidak yakin. Itu punca, nasallallahu al-afiyah. Itu Nabi Musa kata kepada Firaun, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kalau kamu orang yakin, kamu tahu ada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ya?
وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث صحيحة يبين فيها فضل اليقين ومنزلته وشرفه، قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Yang dalam hadis pula di antaranya Nabi sebutkan di antara syarat la ilaha illallah dalam hadis Abi Hurairah ini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mustaiqinan biha qalbu, dengan yakin, fabashshirhu bil jannah, maka beri khabar gembira kepada syurga. Ini hadis dalil bahawa di antara syarat la ilaha illallah itu nak jadi sempurna, bermanfaat di akhirat, mestilah yakin. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ينادي بالصلاة فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. Siapa yang jawab azan dengan yakin dengan apa yang lafaz azan itu, maka masuk syurga. Nabi kata fadalla dhalika ala anna al-yaqin sababun lidukhul al-jannah, yaqin adalah sebab masuk syurga. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قام فينا صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم بكى فقال: اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. Nabi suruh mintalah kepada Allah keampunan, kelepasan daripada hukum dan keafiatan, kesejahteraan daripada bala. Kerana seseorang kamu tidak diberi benda yang lebih baik selepas daripada yakin melainkan afiah. Sebab tu pagi petang kita berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa akhirati. Pagi petang doa, zikir. Minta keafiatan, kelepasan, kesejahteraan, keselamatan daripada bencana dan kelepasan daripada hukuman. Nabi kata dua benda ni yang paling afdal kita dapat daripada Allah setelah yakin. Yakin yang paling utama. Wal ahadith bihadza kathirah wa tatabbu'aha amrun yatul wa hasbuka min al-qiladah ma ahata bil 'unuq. Dia kata banyaklah hadis-hadis yang menceritakan perkara ni, sangat banyak. Jadi insya-Allah ini kita akan sambung pada kelas yang mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita dan memberikan keampunan kepada kita semua. Ya. Kita nak didik jiwa ni sebabkan semua nikmat kita kecapi datang daripada Allah. Itu dengan yakin. Ya. Dengan mendidik yakin. Bila kita didik kita dengan yakin, maka kita akan dapat rasakan perkara itu. Itu akan datang perbahasannya. Ya. Bagaimana kita nak tahu semua nikmat datang daripada Allah, itu semua adalah proses yang panjang. Sebab itulah amal ibadat juga dinamakan oleh ulama sebagai riyadhah. Latihan jiwa. Riyadhatun nufus. Latihan jiwa. Sebab tu Tuhan namakan jiwa ni penuh pada tazkiyah. Nabi kata Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berilah kepada jiwaku ini ketakwaannya dan suburkan ia. Tazkiyah ni apa makna tazkiyah? Menyemai dan mencambah. Dan proses kita nak mencambahkan sesuatu bukan benda yang boleh datang sekaligus. Nak kita buat pelaburan. Adakah pelaburan hari ni kita masuk RM1, tuk-tuk lagi 5 minit lepas tu jadi RM1? Tidak mungkin. Ya. Adakah kita semai pokok hari ni biji benih, tengok saat lagi petang dah tumbuh jadi pokok tinggi? Tak mungkin. Perlukan makan masa yang proses yang agak panjang. Lepas tu dinamakan tazkiyatun nafs, penyuburan jiwa. Jadi dia ada proses yang sama seperti kita nak menyuburkan tanaman kita. Bermula daripada menyemai biji benih, menyiram, membaja, merumput. Ya. Semuanya perlu dalam kita nak menyuburkan jiwa kita. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.